أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita hitung dan bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang terdahulu kita telah sampai kepada ayat yang ke-219 dalam suratul Baqarah, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tengok terjemahan dia tu ya. Mereka bertanya kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertanya adalah orang mukmin. Kerana orang kafir tidak bertanya tentang hukum hakam. Orang mukmin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anil khamri wal maisir, tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamr. Orang beriman bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-khamr, iaitu arak. Warna cerita arak. Nah, jadi proses pengharaman arak ni bukanlah sekaligus, berperingkat. Dalam surah An-Nahl Allah menceritakan, Allah memberitahu kita bahawa daripada nakhil, daripada buah samaratin nakhil wal a'nab, daripada buah tamar dan anggur, khema dengan anggur tu, ada kamu jadikan ia arak dan juga rizqan hasanah, rezeki yang baik. Berarti arak tadi bukanlah rezeki yang baik. Sebab apa? Walaupun dia tadi daripada buah, tetapi manusia telah menukarkannya. Manusia telah mengubah fitrah dia. Al-khamr maksud dia benda yang lindung. Benda yang lindung. Dalam bahasa Arab, maksud asal dia al-khamr maknanya as-satr, iaitu satar, sutur yang melindungi kita. Nah, tirai. Jadi al-khamr daripada perkataan satr, iaitu benda yang melindungi. Sebab tu dia panggil khimar pada tudung orang puang. Nah, tudung orang puang tu, hijab orang puang tu dia panggil khimar. Mana benda yang melitupi. Jadi khimar. Nah, jadi sesuatu
Khamr asal dia menutupi. Jadi khamar ataupun arak ni benda yang menutupi akal kita. Akal daripada perkataan uqal. Uqal ataupun kita pergi ke Saudi, orang Arab Saudi dia pakai lilit kepala tu dia panggil aigal. Aigal tu lorak dia lah, uqal. Nah, asalnya uqal dia adalah tali yang diikat kepada unta, sama ada di kaki ataupun tepat di kepala dia sebagai tunggangan. Supaya apa? Supaya dia dapat dikawal dan disekat pergerakan dia tu. Jadi akal menyekat pergerakan kita, menimbang baik buruk, baik ataupun buruk perbuatan kita, dia sekat kita, dia halang kita daripada terlanjur, daripada melakukan perkara yang salah. Tapi bila mari arak, dia melitupi, dia tudung, dia halang daripada akal kita berfungsi, dia tutup akal kita. Sebab tu kita kata khimar juga digunakan sebagai tudung rapuan. Bahasa Melayu ni dia diislamkan. Dan itu bahasa Melayu selepas Islam merupakan bahasa Islam juga. Sebab tu kita sebut tudung. Tudung apa? Tudung aurat rambut dia. Hijab maknanya. Sebab tu orang puang dia pakai baju kurung. Orang lelaki tak panggil baju kurung lelaki. Sebab aurat lelaki daripada pusat sampai ke lutut. Orang puang dia panggil baju kurung. Apa yang dikurung? Aurat yang dikurung. Tidak panggil baju lelaki baju kurung lelaki. Kurung tu sesuatu yang ditutup, dikurung, tidak didedahkan kepada orang. Maknanya dia tidaklah jarang, dia tidak menampakkan rupa bentuk. Ni asal pakai baju berebut dengan anak, nak pakai baju anak sama, dah ketak, suka pakai ketak, berebut dengan baju adik. Baju adik zaman tadika pun je bahang lagi, nak pakai ketak, nak tunjuk bentuk tubuh tadi, juga tidak membawa maksud kepada menutup aurat. Walaupun tutup habis dah, pakai kain jing dah 4 inci tebal kain, tapi ketak juga, ikut body juga, tak siapa maksud tutup aurat juga. Bukan sini ni, kat lain Baik, itu khamr. Arak ni dia tutup akal kita daripada membuat pertimbangan. Jadi proses pengharaman arak tu, yang pertama sekali bukanlah tidak ada halang-halang lagi. Dalam surah apa kita baca ni, surah An-Nahl tu, Allah menyebut bahawa daripada khamr dengan anggur ada yang kamu jadikan sebagai minuman yang memabukkan, dan ada juga kamu gunakan rezeki yang baik. Rezeki yang baik ialah kita menggunakan tadi dengan cara yang tidak mengubah fitrah dia. Ada pun kita ubah fitrah dia menjadi air yang memabukkan. Kemudian yang kedua, masa yang kedua, ayat ni pula. Ayat ni pun tak sabit dengan halal haram, tak sabit dengan halal haram lagi. Jadi bila orang Islam, orang mukmin bertanya kepada Nabi SAW bagaimana dengan arak, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu ni, menceritakan bahawa pada arak tadi adanya kebaikan dan ada keburukan, tetapi keburukan dia lebih besar daripada kebaikan. Jadi di sini belum lagi bercerita tentang halal haram arak tadi. Tak cerita lagi, cuma Allah beritahu ada kebaikan. Jadi apakah hikmahnya? Hikmahnya, kalaulah Allah tidak menyebut ada kebaikan, nescaya orang Arab tak boleh terima. Sebab apa? Sebab arak ni makanan, minuman dia harian, minuman orang Arab. Dia tahu bahawa banyak ada kebaikan arak ni. Bilang kepenatang dia kerja pagi, siang, malam balik dia minum rehat. Beban berfikir tu masalah ni dia minum, hilang sekejap. Jadi dia tahu ada kebaikan. Jadi Allah tidak nafikan ada kebaikan, tapi Allah menjelaskan bahawa dosa dia, keburukan dia lebih besar daripada kebaikan. Banyak orang bangsa apa pun di dunia ni ada arak dia. Kalau orang Melayu dulu tuak,
Teruk di Terengganu tak mabuk. Teruk di luar Terengganu mabuk. Nah, orang luar dia nak mari Terengganu minum air teruk buka puasa, kejut dia. Mana dia kata mabuk buka puasa. Nah, orang Terengganu panggil nira tu air teruk. Nah. Kalau orang belah luar teruk tu hak mabuk tu. Mari-mari buka lamak di Terengganu. Air dia buka ni, air teruk, gelepar dia. Orang dia mabuk pula buka puasa. Nah. Bukan teruk ni. Kalau bahasa betul teruk tu hak mabuk tu. Hak tak mabuk lagi tu dipanggil nira. Dan lepas tu dia panggil kaedah istihalah dalam fiqh. Nah, daripada dak mabuk nira tadi, dia jadi gila sekejap teruk, lepas tu dia jadi cuka, halal balik. Tu kaedah teruk lah. Macam-macam orang Kadazan ada arak dia, orang Jepun ada arak buat daripada beras dipanggil sake. Semua ada. Asal. Tetapi bila Islam datang, kita tanah Arab tidak terus menyekat penggunaan arak tadi, tapi secara perlahan-lahan. Ni ayat ni Allah menjelaskan bahawa pada arak tu adanya manfaat, tetapi keburukan dia lebih besar daripada manfaat. Tiba satu ketika di satu majlis Abdul Rahman Al-Auf, seorang sahabat Nabi buat majlis jamuan. Orang makan-makan kemudian minum. Lepas tu sampailah waktu maghrib. Salah seorang daripada orang yang datang tadi membaca kuliah ayyuhal kafirun. Membaca dengan salah kerana dalam keadaan mabuk. Dia baca kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia tinggal perkataan la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi tak, bila tinggal huruf la, dia jadi wahai orang kafir, aku sembah kamu sembah. Jadi keadaan dia, otak dia tu mabuk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pekat yang ketiga ayat tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu apa ni ma taqulun. Sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu kata. Jadi la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati solat wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Jadi pengharaman arak tu ada dah, tapi ketika nak semayang diharamkan. Di luar pada waktu semayang masih lagi diharuskan. Cuma keriangnya berlaku di satu ketika bersama dalam jamuan tu ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang membuka membawa Islam ke negeri Cina. Negeri Cina ni dia pengamal agama paling besar sekali ialah Islam. Agama yang paling ramai diamalkan ialah Islam. Yang kedua baru Buddha di negeri Cina. Tapi kebanyakan mereka tu tidak beragama, ateis. Tapi yang beragama banyak orang Islam, lebih ramai daripada orang Malaysia di Cina. Islam masuk ikut Syiah, satu tempat Syiah. Dikatakan bahawa yang bawa Islam ke situ adalah sahabat Nabi ni yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita pergi ke Syiah tu, ada masjid sudah 1400 tahun di situ, tempat mula-mula Islam masuk ke Cina. Orang Cina, bahasa Cina dia panggil orang Islam ni, yang pertama Muslim memang betul lah, itu semua yang makruf. Tetapi dia panggil orang Islam ni hui-hui. Hui-hui. Kalau kedai makan hui-hui tu memang kedai makan orang Islam. Sebab apa hui-hui? Jadi pendakwah daripada Madinah ni, dikatakan bahawa pendakwah daripada Madinah buka, diberikan satu tempat dibuat masjid di Syiah yang sekarang masih ada. Kemudian bila satu waktu mereka minta balik ke Madinah, balik bercuti balik kampung lah kot. Balik ke Madinah.
Kemudian dia mari pula, kemudian dia balik. Nah, lalu orang terpatang menggelarkan orang ni, pendakwah ni sebagai hui, balik. Balik sama. Balik, rajin balik. Orang yang rajin balik. Kemudian adalah sahabat tabi'in yang mati di Syiah, yang meninggal di Syiah tu adalah kubur-kubur dia. Mana masjid dia dah 1400 tahun. Nah, lebih dulu daripada kita lah. Islam dia tadi. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni duduk satu jamuan makan dengan orang Ansar. Sa'ad bin Abi Waqqas makan bersama orang Ansar di Madinah. Tiba-tiba sama-sama mabuk, mengeluarkan syair-syair yang memuji keturunan sendiri dan menghina keturunan orang. Lalu orang Ansar tadi rasa marah dengan syair yang disebut oleh Sa'ad tadi. Dia katok, dia pukul Sa'ad. Katanya dengan keng uta adalah, Allahu a'lam. Sebab masa tu jamuan tu makan uta. Dia punya tulang keng ni. Lalu dia pukul. Lalu peristiwa tadi dibawa kepada Nabi. Kerana dipukul oleh orang Ansar kerana membangkitkan syair-syair yang memuji keturunan, memuji diri dia tapi menjatuhkan keturunan orang lain. Ketika tu mabuk lah. Mabuk, cakap bahan gambang sekali. Orang mabuk, cakap bahan gambang sekali. Jadi kemudian turunlah turunlah ayat yang mengharamkan secara sepenuhnya arak ni. Apa tu? Dalam surah Maidah disebut innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan judi itu, wal ansab, memuji berhala tu, buat penyembelihan kepada berhala, wal azlam, tilik nasib, lepa anak panah tu, pilih-pilih. Rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan, amalan syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu menjauhi, hendaklah kamu jauhi perbuatan tadi. Maka situlah barulah arak tadi diharamkan secara sepenuhnya dalam Islam. Itulah surah Maidah. Jadi di sini mereka bertanya kepada Nabi tentang arak. Jadi arak ni sesuatu yang merosakkan akal. Dan kita, dia panggil dalam agama kita ni, dia ada 5 perkara yang kita kena jaga, yang wajib atas kita jaga. Dia panggil kuliah khamsah. 5 perkara. Yang pertama, agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Jadi 5 perkara ni dia tidak boleh dirosakkan. Dia panggil kuliah khamsah. 5 perkara yang wajib dipertahankan. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Zina merosakkan keturunan. Riba merosakkan harta. Jadi arak merosakkan akal. Pembunuhan merosakkan nyawa. Murtad merosakkan agama. Syirik merosakkan agama. Jadi 5 perkara ni wajib kita pertahankan dalam hidup kita. Dipanggil kuliah khamsah. Sesatunya, jadi di dalam Isra' Mi'raj kita telah mendengar cerita bahawa dibawa kepada Nabi minuman arak dan susu. Padahal masa tu bukanlah menjadi kesalahan Nabi untuk minum arak, kerana dibawa oleh para malaikat, bawa arak dan susu. Ada riwayat sebut arak, susu dan air. Ada riwayat sebut arak, susu dan asal, madu. Tapi yang penting kita nak ambil peran orang. Nabi pilih susu. Lalu apa kata Jibril? Asabtal fitrah. Dalam riwayat saya sebut hudital fitrah. Sesungguhnya kamu telah memilih fitrah. Apa maksud fitrah? Fitrah asal, benda yang asal. Iaitu susu tadi benda yang asal. Ada pun arak memang asal dia bawah anggur, juga fitrah. Tetapi manusia yang perang ni, manusia yang menukar fitrah ni, daripada benda yang halal menjadi benda yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia telah menukar fitrah tadi. Jadi Nabi memilih susu. Kata Jibril, asabtal fitrah, kamu telah memilih fitrah.
Ataupun hudital fitrah, kamu telah pilih fitrah. Wal maisir, dan judi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang arak dan judi. Judi, apa yang diistilahkan sebagai judi, adanya pertaruhan. Khimar dalam bahasa Arab, adanya pertaruhan. Bila berlaku pertaruhan, di situlah ada wujudnya apa yang kita panggil maisir, iaitu judi. Sama ada dalam bentuk jelas ke, dok jelas ke, judi. Judi ni diharamkan oleh Allah. Kenapa? Kata sebahagian ulama, dia mengambil harta tu bukan dengan jalan yang benar. Banyaklah cara judi ni. Judi macam garuk kok. Setiap bangsa ada kaedah judi dia. Orang Asia Tenggara ni banyak judi belaga ayam. Tak? Belaga ayam. Orang zaman dulu lah. Belaga Lakota tu, kat Politek tu, tempat orang belaga ayam Lakota. Tak? Dulu lama sekali lah. Kita dengar cerita je, kita tak dang dah tu. Tak? Lama-lama lah. Macam-macam ada. Orang Arab ada judi dia, orang Cina ada judi dia, orang putih ada judi dia. Judi ni banyak. Jadi judi ni antaranya, saya teringat kata apa ni, Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata dia orang permainan judi ni menyebabkan ketagihan. Sebab hak kalah tu dia akan cuba tebuh lagi. Tak? Dia bila kalah dia nak lagi cari. Dia akan pergi lagi. Bukan kalah sekali dia nak main dah. Dia jadi kau kuat. Kau kalah kau kuat main. Nah. Jadi benda ni dia menagih. Judi ni dia akan tertagih sehingga lupa anak bini, lupa makanan diri sendiri. Nah, banyak. Kita sekarang ni wallahualam, dulu kecil-kecil lagi kita ajar dah anak kita judi. Judi dulu bagi bulan puasa baru ada judi. Tikang. Tikang siap bulan puasa hari. Bulan puasa nak raya, dua hari stepek tikang. Itu budak-budak nak belanja sekolah. Kecil lagi ajar judi dah dulu. Dan ni dia tak lagi tikar kertas tu. Tapi kita ajar dah. Bawa sepapang orang ni siap 2% siap. 2% siap. Kalau ada butir kici tu boleh tahan lah. Sebab dah boleh pun boleh butir kici. Itu pun nak rakam pun butir kici rembah situ je. Nak hot dalam tu 10 kali buka, terima kasih 10 kali. Yang ke sebelah baru kena robak sutir harga sama. Beli 10 buku RM1 dah. Lebih dah. Maknanya dah untung. Kita latih dah. Kita ajar anak-anak kita dulu judi dah. Asal bulan puasa ada tikang tu mari. Ada seorang hamba Allah tu pandai sungguh tikang. Kena sokmo. Hadiah benda boleh kena sokmo. Lalah orang tanya, mana yang boleh sangat? Tanya tuan kedai, mana cerdik sangat dia nikah? Tuan kedai kata, tak cerdik. Mana dia beli habis papang, memang kena. Dia faham piti mak ayah dia beli sepapang. Dah kena sokmo. Ada hadiah boleh kena sokmo. Orang kawan-kawan ingat ke dia pandai tikam? Kena sokmo. Memang kena sokmo. Dah beli semua sekali tu, tak perlu nabur, memang kena lah. Jadi kita tak sedar lama sekali dah. Memang nak sedar. Itu pun judi. Ajar tikam. Cek main tikam siap besar-besar beratur kat nombor ekor. Pakai pio gopa pio bola poket lu masa beratur. Ni tak ada dah. Nak nampak dah ni sebab tak ada tempat beratur kan beli nusuk. Lama sekali beratur beli. Nak ambil 4 nombor je. Dah. Jadi judi ni kau kalah kau nak pergi. Kau kalah kau nak pergi. Jadi dia menghancurkan harta, rosak harta. Kadang susu anak tak sedar, makanan rumah tangga tak cara. Saya pernah temu dengan orang yang berhutang dengan ni ceti haram. Sebut Along kan, takut ada orang nama Along tak jadi juga dah. Ceti haram lah. Panggil Along berasa hati Along. Ada orang Melayu nama Along panggil Along dia. Ceti haram. Peminjam tanpa lesen lah. Dia main judi.
habis harta dia hutang pula dengan ceti haram. Dia hutang ceti haram, dia hutang 1,000, dah boleh 1,000. Hutang 1,000 boleh lah 900 dulu. 100 tu memang bunga tu. Nah, saya jumpa dia tu dari berorak je. Dah hutang dia dak bayar, kau tambah-tambah, bunga naik sampai 12,000. Anak bini kena pergi atur jauh dah kampung. Sebab apa? Sebab orang mari cari nak apa ni, nak apa ni, ugut macam anak bini, rumah tangga apa semua. Jadi tak tentu arah hidup. Lepas tu masa tu bolok Bolok mana? Menda terpayah pergi minta zakat, bayar hutang ni. Kalau pergi kat rumah ibadat orang lain, derah je pergi. Dia cakap gitu. Dia dah tahu dia hutang tadi kerana judi. Dia terperangkap. Judi ni boleh bawa pada benda yang lebih berat lagi. Tu kita pun kena berhati-hati juga. Tanding-tanding apa semua tu, bayar jorang 50 riyal sebatang, 20 riyal sebatang, kena 3 orang je. Tak boleh ikan nombor 1 nombor 3. Mana orang judi kuda lokang. Dulu dia ada dah. Ini mesin kuda dah dulu. Dulu kuda lokang, dia buh kertas dalam lokang. Berlari ikut air tu, siapa depan kali dia boleh beat. Semua tu judi berlaku. Judi. Jadi benda-benda ni dia boleh merosokkan kehidupan. Orang arok di zaman ni, di zaman Nabi ni disebut sebagai arok. Sekarang ni macam-macam, bukan arok saja. Sekarang ni benda yang memabukkan, yang merosokkan akal lebih berat daripada hari ni, daripada zaman Nabi dulu. Sekarang ada ladah. Ada dadah yang lebih berat, dadah sintetik, dadah yang bukan dari pokok. Dadah dari pokok ni daripada dadah kopi tu heroin. Orang-orang kita bahan daun ketung, tu dadah pokok. Dadah sebelum jadi ni, dadah sintetik ni dia boleh jadi gila. Dia buat dengan lapu, metal lapu tu, obat nyamuk macam-macam hal, dia reka dia. Jadi rosok akal. Jadi tak ada benda musnah kehidupan. Musnah kehidupan. Arok ni kita dikiyahkan benda-benda yang memabukkan tu hari ni, itu kiyah pada arok. Rosok kehidupan pasal akal, rosok. Orang lelaki semak, body katang, baik, dodo, cakap suka seorang gila. Tak ada gila lalu. Gila tak ada gila, otak tak ada. Beres lalu dah. Ya, comel mana pun. Popang gitu kok, tengok putih lesuh molek, seling molek. Dah tegur pun gila dah, macam harga tu raya. Dah ada harga lalu. Otak rosok. Juga orang juga main ni rosok kerana judi ni. Judi ni macam-macam. Dia boleh buat belaka judi. Dengan daun boleh, dengan main seling pun, pusing seling pun boleh, main dadu pun boleh. Dalam hadis pun sebut ada apa ni, ka'ab daripada dadu. Dadu. Dan kalau tengok ayat surah Maidah, dikaitkan dua benda lagi. Arok, judi, sembahan berhala dan tilik nasib. Saya tengok ramai jumpa orang yang main nombor ni, dia boleh pergi siapa ke ni, jumpa Tok Omar ni, dia minta nombor, jumpa cari kubur kat mana-mana tak ada orang pergi, dia minta nombor. Datuk nak nombor, bawa kerih lama. Nampak tu hang beri nampak mainan setan kan. Sebab tu kait kan, sebut judi, sebut azlam pula. Apa ni, judi di tu hang sebut pula tilik nasib. Orang judi ni dia main nasib. Jadi bila nasib, dia nak tilik nasib. Macam dia nak tikar nombor, dia pergi buat orang kabur melapa, nak keri, nak loceng basikal, dia bawa belaka. Naik, kadang-kadang naik nombor 2 apa ni, 4 3 2 1, naik atas keri. Esok kan tu beg dah jauh, tu beg 4 3 2 2. Dah jadi tukar barang lain, sikit lagi. Sampai kedua main judi, sampai kedua tikar nombor ekor, dah galik sikit lagi. Jadi akal tak ada. Ada satu tempat tu Tok Bomo nombor ekor, dia buat
nombor tadi dengan dadu. Dia pakai dadu pak putih. Oh, ramai orang lagi. Saya tanya, buat apa cerita? Oh, dia buat dadu kata. Ambil nombor pak putih, dadu tu tulis. No, saya kata kalau esok naik nombor 987 buat. Jadi dok mikir orang pergi jumpa Tok Omar tu. Dadu kandang memang naik nombor 97 memang tak boleh. No, tapi dok mikir. Dia dok mikir pasal orang kata jadi ada banyak boleh daripada judi tadi, arak, judi boleh bawa kepada tilik nasib. Apa buatan syirik. Dia tok nombor macam ha. Ada hak kepala tu memang kepala tak tahu masuk air dia tak tahu lah. Patang tengok orang belanggar bawa tubik kertas lah dia tulis nombor plate. Hak ni tak tahu masuk benda lah kepala dia. Orang berebut nak pergi tolong, nak pergi hospital, dia cari kertas, tengok betul kau langgar babi kau nak tulis. Jadi ni naik esok. Kau dah main nombor ni. Ada juga orang silap faham. Dia kata tak apa tikar nombor nak buat bayar rotek, benda-benda cukar. Tak boleh juga. Perbuatan judi tu haram. Yang kedua, hasil mendapatkan wang tu lain. Yang kedua, yang pertama tu judi dosa dah. Tak makan pun dosa dah judi tu. Kita tak makan, kita tikar saja je. Lepas tu dah dosa lah. Dosa kok. Perbuatan judi tu dosa. Bukan cara memperolehi wang. Tu lain pula. Jadi ada orang tak apa tikar nombor buat bayar otak. Tikar nombor macam-macam buat bayar api. Kita nak makan buat bayar api je. Dah api tu masuk pakai api tu kok. Mana peti sejuk pakai api tu kok. Molek dah. Kereta tu buat mari-mari cari rezeki. Buat beli tayar je. Macam-macam Jadi orang kita ada lagi mikir gitu. Mikir tak boleh buat makan je. Buat lain boleh. Ya. Jadi itu berluasa lagi dalam kehidupan orang kita ni. Tak sedar lagi. Bapak dia tulis judi adalah haram di sisi Islam dekat kedai nombor. Kat kita ni tak ada bapak dah. Dah, kat lain lah. Ada nampak judi adalah haram. Melambak orang Melayu bawah. Atas kepala tu judi adalah haram. Dia ingat haram ke mana kamu. Nah. Jadi tak nak kata dah jadi minta maaf benda ni kalau kita pakai bahasa kasar. Tak selayaknya kita pakai bahasa tu, tapi orang kata bila lekat jadi judi ni dipanggil taik judi. Orang duduk dalam situasi tu, dia mikir mana boleh judi, mana boleh bazir harta. Dia duduk dalam keadaan sedak tu. Orang tagih judi ni dia lazat dah. Lari spoil tu Allah, esok beli pula. Lari dak kena macam-macam. Jadi kita tengoklah benda usul-usul perjudian tu bukanlah yang kita kata judi ni jelas saja judi, ya tak jelas pun ada juga judi. Macam tadi kita kata apa ni pertandingan ngai. Boleh nak buat tapi ada kaedah dia, lari daripada benda yang ada unsur pertaruhan, perjudian. Apa lagi macam-macam. Ada ni SMS ni. Boleh hadiah RM2 je. Berapa kali dia tanya kita. Jawab soalan, tekan ke 3. Kita tekan 3 bukan boleh jawab lalu. Dia jawab lagi. Habis dah PT kita kau. Lepas tu dia tanya pula, duduk mana? Kita pun mesej pula. Siapa nama? Nak boleh ke jawab soalan tu. Berapa orang anak ada? Adik-beradik apa orang? Memang dah habis 30-40 riyal dulu. Jawab soalan hadiah 20 riyal. Jadi benda-benda ni ada unsur perjudian juga. Kita kena tengoklah. Saya tak keluar fatwa kata benda ni haram, tapi kita kena tengok ada tak unsur-unsur perjudian. Kalau ada unsur perjudian tak perlu fatwa, memang haram. Tapi itu benda-benda begini kena tengok, kena buat kajian dengan betul lah. Baru ada keputusan yang rasmi. Tapi saya ajak berfikir saja. Mana ada dah unsur perjudian. Katakanlah pada tadi qul fihi ma ismun kabirun. Katakanlah pada keduanya arak dan judi tadi dosa besar, dan ada juga manfaat. Ada pula manfaat
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih daripada manfaatnya. Ya. Jadi itu dua benda yang disebut dalam ayat ini. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Tengok terjemahan tu. Mereka bertanya pula kepadamu, yakni wahai Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni yang kena derma. Orang yang mengeluarkan duit dia untuk derma, orang ini tidak ada sifat bakhil dalam diri dia. Dan apa yang kita berikan kepada orang, yang kita belanjakan kepada orang, hak itulah hak kita. Ataupun apa yang kita ada tapi tak belanja lagi, belum tentu hak kita. Simpan beratus ribu, tiba-tiba kena sakit. Sakit pula berobat 300-400 ribu, habis gitu je harta. Tidak sempat dibelanjakan. Tapi bila kita belanja dengan ikhlas, kita belanja, maka hak kita belanja tadi boleh ke kita, tapi bukan sini, akhirat kelak. Tapi apa yang kita belanjakan tu, kita dapat lebih daripada apa yang kita belanjakan. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kamasali habbah, seperti sebiji benih, ambatat kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti sebiji benih yang mengeluarkan 100 tangkai. Ada 100 takar, 100 julat. Setiap takar tadi ada 100 butir. Kita tanam sutir je padi, dia tubik 7 takar, setakar tu 100. Contoh nak bagi faham. Tak ada kita tanam padi, tubik pokok, dia buah sutir je. Padi apa membuah sutir je? Dah mu tanam sutir je, aku buah sutir dah. Tak ada. Kita tanam rambutan, sutir je biji benih dia, dah lori mari ambil buah dia berlori. Kita tanam butir durian, sutir je, kali buah kalau kena hak jadi selori sepuh. Tak bukan tanam sutir. Jadi itu Tuhan beri masalah, nak suruh faham. Beri masalah kat depan mata kita, pokok. Ada satu benih tubik pokok. Pokok tu ada 100 julat, 100 takar. Setiap takar tu ada 100 utir buah. Maknanya Allah nak beri kita perumpamaan supaya kita faham apa yang kita belanjakan ke jalan Allah, ia tak kurang, ia kau banyak. Ia kau banyak bertimbung-timbung. Tak sedar, kita tak sedar tok situ. Tapi tak nampak mata. Kalulah kita buat amal soleh ni, boleh cek lalu ramai dah. Lepas bayar isi lagi, beratur kat bank, ambil kad ATM 20,000 seorang, boleh pahala orang mari Jumaat malam ni. Ramai nampak lalu. Tapi tak nampak. Sebab di dunia ni Allah rahsiakan hakikat pahala pada kita. Allah rahsiakan pahala kepada kita, tetapi diberi peluang untuk menambah. Di akhirat Allah beritahu kita qadar mana pahala amalan, tetapi tidak diberi peluang untuk menambah. Macam orang periksa, ada masa periksa sejam, dia beri masa untuk jawab periksa, tapi lepas periksa dia beri jawapan belaka 100 A, B, C, 100 soalan jawapan. Ni tahu jawapan dia 100 soalan tadi. Kita tengok dah nak jawab dah, pasal waktu menjawab sudah habis, walaupun kita tahu belaka jawapan dia. Jadi kita yakin Allah beri perumpamaan gitu, kita yakin sudahlah setiap apa yang kita belanjakan, lagi mana tidak menjejaskan nafkah diri kita, keluarga kita, maka janganlah kita susah hati, jangan rasa sayang, sebab Allah akan menggandainya di akhirat. Dan itulah kita tak sedar apabila di akhirat esok
kita tuai hasilnya, Allah saja yang mengetahui hakikatnya. Tapi dengan syarat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buatkan dia menunjuk, beri cek 100 riyal je, tapi cek besar dia diri lagi. 100 riyal kabur orang lebih, tak ada ni contoh Mudah-mudahan kita sambung lagi, kerana waktu isyak pun dah menghampiri kita. Kita sambung pada hari-hari mendatang insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.